Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Eza binti Badari Hisham dan saya akan menerangkan tentang konsep kehidupan selepas kematian dan syurga neraka menurut agama Kristian. Mengapa kepercayaan kepada kehidupan selepas kematian ini penting bagi setiap manusia? Yang pertama, ia dapat membantu kita memproses emosi apabila kita kehilangan seseorang. Jadi apabila seseorang meninggal dunia, kita akan merasakan berbagai emosi seperti sedih, takut dan marah. Jadi harapan kepada kehidupan selepas kematian ini dapat membantu kita memproses emosi-emosi ini. Selain itu, sebagai manusia, kita juga sukar untuk menerima bahawa inilah kehidupan yang kita ada. Jadi kepercayaan kepada kehidupan selepas kematian ini dapat memberi makna kepada kehidupan kita dan segala penderitaan yang telah kita lalui. Dan akhir sekali, apabila orang lain mati atau apabila orang lain berhadapan dengan kematian kita dapat menerima hakikat bahawa kematian adalah sebahagian daripada kehidupan. Okay, pertama sekali saya akan menerangkan konsep syurga dan neraka menurut agama Kristian. Menurut agama Kristian, syurga merupakan tempat untuk menjalankan kehidupan abadi bersama Tuhan, di mana dekat syurga mereka kehidupan adalah kekal. Hanya terdapat ciptaan yang sempurna dan tidak akan ada lagi permisahan antara Tuhan dan manusia. Jadi orang-orang yang beriman akan hidup dengan kemuliaan, dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tidak akan ada penyakit, tidak akan ada kematian dan tiada air mata. Okey, seterusnya neraka pula menurut agama Kristian menjadi tempat di mana berlakunya kemusnahan yang kekal, dan ia terbahagi kepada 3 peringkat, iaitu peringkat pertama dipanggil Hades atau Sheol, peringkat kedua adalah Gehenna, dan peringkat yang paling dalam dipanggil Tartarus. Menurut agama Islam pula, syurga atau lebih dikenali sebagai Jannah dalam bahasa Arab adalah merupakan tempat anugerah kepada manusia yang telah berbuat baik dan mematuhi segala perintah Allah, dan mereka yang beriman ini akan diletakkan di dalam syurga, di mana mereka semua akan hidup dalam kesenangan dan kemewahan sebagai ganjaran setelah menjadi umat yang taat kepada Allah di muka bumi ini. Neraka ataupun dipanggil sebagai Jahannam pula adalah lawan bagi syurga dan juga terbahagi kepada 7 lapisan sama seperti syurga. Ia akan dipenuhi dengan api-api yang menyala, air mendidih dan pelbagai siksaan yang amat dahsyat kepada mereka yang akan dihukum di akhirat kelak. Dalam Al-Quran, Allah telah mengisytiharkan bahawa neraka wujud untuk manusia dan jin. Selain itu, selepas hari kiamat, ia akan diduduki oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang menderhaki hukumnya dan telah mendustakan rasul-rasul. Dalam agama Kristian, neraka terbahagi kepada 3 peringkat. Peringkat yang pertama dipanggil sebagai Hades atau Sheol, dan ia disamakan sebagai tempat menunggu. Seterusnya, peringkat kedua pula dipanggil Gehenna, dan ia merupakan pusat neraka dan siksaannya adalah lebih kejam daripada peringkat pertama, iaitu Hades atau Sheol. Dan peringkat yang terakhir yang bernama Tartarus pula merupakan peringkat yang neraka yang berlakunya siksaan yang paling kejam dan yang paling dahsyat, dan ia juga merupakan bahagian paling dalam neraka. Berikut merupakan bukti-bukti mengapa umat Islam dan orang beragama Kristian mempercayai kewujudan syurga dan neraka. Jadi yang pertama, berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, iaitu surah At-Tur ayat yang ke-17, Allah telah menjanjikan syurga kepada mereka yang beriman kepadanya sebagai ganjaran kerana telah
menjadi umat yang mentaati perintahnya di muka bumi ini. Seterusnya, menurut Matius ayat yang ke-46, neraka adalah kekal di mana Jesus bercakap tentang eternal punishment. Walau bagaimanapun terdapat banyak perdebatan dalam kalangan ahli teologi Kristian tentang kewujudan dan keabadian neraka ini. Kerana mereka percaya yang hukuman yang kekal adalah sangat kejam dan keterlaluan, dan ia tidak serasi dengan sifat cinta Tuhan. Jadi ramai yang memperkutukan terhadap petikan ini. Dan akhir sekali, menurut John ayat 1 hingga 40, Jesus mengulangi banyak kali dalam kitab Injil Yohanes bahawa manusia tidak perlu bimbang, hanya perlu beriman, kerana jika tidak ada syurga, maka Kristus tidak akan mengajar tentangnya seperti mana yang dimaksudkan dalam petikan di atas. Seterusnya, saya akan menerangkan pula konsep kehidupan selepas kematian menurut agama Kristian. Yang pertama adalah resurrection, yang bermaksud kebangkitan semula. Kebanyakan gereja Kristian moden masih menjunjung kepercayaan bahawa akan ada kebangkitan orang mati. Jadi kepercayaan kepada kebangkitan orang mati ini dan peranan Jesus sebagai hakim merupakan pegangan asas iman pembaptisan Kristian. Selain itu, The Book of Revelation juga membuat banyak rujukan tentang hari penghakiman yang juga dikenali sebagai Last Judgment, di mana orang mati akan dibangkitkan. Selain itu, Reincarnation. Reincarnation pula bermaksud penjelmaan semula. Jadi beberapa bapa gereja awal seperti Origen masih mempercayai kemungkinan penjelmaan semula, tetapi bukti adalah sangat lemah, dan terdapat tulisan-tulisan Origen yang sudah jelas menentang kemungkinan penjelmaan semula ini. Seperti yang disebut dalam Hebrews ayat yang ke-27, "It is appointed for man to die once, and after that comes judgment." Manakala dalam denominasi Kristian utama, penjelmaan semula tidak ada kerana ia tidak dirujuk secara eksplisit dalam Bible. Seterusnya, saya akan terangkan tentang kepercayaan orang Kristian dalam kematian. Jadi menurut orang Kristian, kematian bukanlah penamat. Mereka percaya selepas tubuh manusia mati dan dikebumikan atau dibakarkan, jiwa terus hidup. Dan mereka percaya bahawa selepas kita mati, kita akan diadili oleh Tuhan mengikut cara kita hidup. Jadi mereka percaya yang jiwa yang baik akan masuk ke syurga, manakala jiwa jahat akan masuk ke neraka. Mereka percaya kematian dan kebangkitan Jesus adalah sebahagian daripada rancangan Tuhan untuk manusia. Jadi melalui peristiwa Tuhan membangkitkan Jesus dari kematian dan menampakkan Jesus kepada pengikutnya selepas 3 hari penyaliban, merupakan peristiwa Jesus membayar hukuman atas dosa-dosa manusia. Dan daripada peristiwa ini, hubungan Tuhan dengan manusia telah dipulihkan. Walaupun kematian fizikal masih berlaku, mereka yang percaya kepada Kristus akan menjalani kehidupan yang baik supaya diberikan ganjaran kehidupan bersama Tuhan di syurga kelak. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.